So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni aku nak try boost performance phone daripada setting. So nama benda ni adalah graphic driver preferences. Benda ni korang boleh tengok dekat developer option. Kalau korang tak tahu developer option tu apa, nanti aku akan tunjuk macam mana nak unlock developer option tu. And then satu lagi, benda ni hanyalah untuk Android phone. Dalam video kali ni aku nak tengok whether benda tu betul-betul dapat boost performance ke tak. Untuk tengok benda tu aku tak akan main game. Aku akan run Antutu benchmark dengan Geekbench 5. So without further ado, let's go. So okay guys, sekarang aku nak tunjuk macam mana nak unlock developer mode. So first kali kena pergi kat settings. So far aku tengok dekat semua OS ada. Aku tengok dekat EMUI, Oxygen OS, One UI Samsung pun ada. Ni aku sekarang ni tengah guna LG. So LG running LG UX. Ini adalah Android 10. So korang pergi je dekat sistem. Untuk lain-lain OS dia punya terms tu mungkin lain. So korang just kena cari about phone. Korang type pun boleh juga. Okay, cari about phone. So korang kena cari, ditulis kat sini build number. So korang pergi dekat software info untuk cari build number. Mungkin kalau lain-lain OS dia akan lain lah dia punya cara-cara tu. Tapi korang boleh cari je build number ni. And then korang kena tekan 7 times. Okay, aku macam ni nampak dia tulis no need, you already a developer. So aku dah developer, so tak perlu buat lah. Kalau korang belum, korang kena cari build number ni. And then kena klik macam ni 7 kali. And then korang akan jadi developer lah. Dia akan unlock developer mode tu. So korang kena cari developer option macam ni. So kita klik. Korang scroll. Okay, nampak ni dekat bahagian debugging. Kat bahagian bawah tu dia tulis game driver preferences. So kita tekan je kat situ. And then korang boleh enablekan untuk apa apps apa yang korang nak enablekan. Macam ni aku ada Antutu benchmark. Okay, aku akan pilih sistem graphic driver. Dia ada yang default, ada yang sistem graphic driver lah, korang boleh pilih. And then ada certain phone dia tak ada macam ni. Kalau aku tengok ada 3 option. Macam aku punya OnePlus dia ada 2 option je. So kalau kat sini kita ada sistem graphic driver, aku akan pilih benda ni. So aku dah pilih untuk Antutu benchmark dengan Geekbench 5. So sekarang kita akan run Antutu benchmark dengan Geekbench 5. So okay guys, aku dah siap dah run benchmark tu. So first kali untuk Antutu benchmark tanpa enablekan graphic preferences tu, aku dapat lebih kurang markah dia 254,000. Dan selepas aku enablekan RAM pertama, aku dapat 279,000. Dia punya increase dalam performance lebih kurang 10% macam tu. Dan untuk run yang kedua, aku dapat markah sebanyak 307,000 point. Lebih kurang macam 20% kenaikan dia tu. Dan korang jangan risau, untuk run ni semuanya aku run dengan pakai cooler untuk maintain performance dia. Dan selepas setiap kali run tu aku akan restart phone ni. So untuk Antutu benchmark ni, kalau korang nampak dia macam ada peningkatan sikit. Dan seterusnya untuk Geekbench 5 ni bagi aku macam dia macam aku rasa macam dia unstable sikit. Sebab kalau untuk dia punya initial tanpa kita enablekan tu, aku dapat point sebanyak 394 untuk single core. Dan untuk multi score aku dapat skor sebanyak 1768. Selepas aku enablekan untuk benchmark yang pertama, single score aku dapat 337 point. Dan untuk multi score aku dapat 1729 point. Yang ni kalau korang nampak daripada tadi dia macam ada penurunan sikit, tapi penurunan dia tak banyak sangat, tapi still penurunan lagi. Kalau korang nampak yang Antutu tadi memang naik semua. And then satu lagi untuk run yang seterusnya, actually aku run banyak gila untuk Geekbench 5 ni. Sebab aku nak tengok whether dia punya performance tu time tu memang rendah macam tu ke, ataupun dia throttling ke apa. So aku run kurang macam 4 ke 5 macam tu run. And then aku pilih yang rendah dengan yang tinggi. Ni sekali je aku dapat tinggi dalam 5 ataupun 4 macam tu. So yang seterusnya yang tinggi aku dapat 399 untuk single score. Dan untuk multi score aku dapat markah 1857. So untuk single score tu yang 399 ni dia punya peningkatan lebih kurang 1%. Dan untuk multi score peningkatan dia macam 5%. So conclusion yang kat sini aku boleh bagi, benda ni macam mungkin dapat boost. Aku rasa dapat boost lah. Untuk macam Antutu benchmark tadi, kalau korang nampak dia punya run memang semua naik tinggi-tinggi. Aku dah run banyak kali pun memang tinggi juga daripada yang initial. Dan untuk Geekbench 5 ni aku tak tahu sebab apa, memang dapat selalu rendah je. And then by the way untuk benchmark yang aku run ni, aku bukannya run dalam satu-satu masa. Aku run macam pagi ni satu kali, petang ni satu kali, sebab nak bagi dia punya performance tu
naik balik supaya dia tak nak lost performance kan. Kita nak dapatkan hasil yang tepat. Tapi itulah, kalau korang nak enable kan untuk gaming, aku tak pasti whether benda tu dapat boost korang punya FPS ke tak. Mungkin dapat stablekan FPS korang. Mungkin korang main 60 FPS nak dapatkan constant tu. Aku tak pasti sebab phone kita tak ada FPS meter macam kalau korang tahu, kalau PC ada MSI Afterburner. Kalau mobile ni kita tak ada apps yang boleh count real time FPS. Kalau Xiaomi tak salah aku ada kot, tapi macam aku tak ada phone Xiaomi. Aku ni pun test dekat atas aku punya LG D40 Android 10. So aku tak boleh nak test. Mungkin kalau korang ada tahu apa-apa FPS meter, korang boleh share dekat komen. So okay guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video aku, please consider to like, subscribe and share. Kalau korang nak tanya apa-apa, boleh tanya dekat comment section below. So see you in my future video. Bye bye.